menggunakan Bahrul Mazi jilid 6. Bahrul Mazi jilid 6, muka surat 140. Muka surat 140. Kita masuk satu bab baru. Kata dia bab ma jaa fi kasril Ka'bah. Itu bab yang datang pada menyatakan memecahi Kaabah. Tajuk kita nak tengok malam ni, dia terkeluar daripada bab haji, tapi dia ada kaitan sebab dia berkaitan dengan Kaabah. Tajuk yang kita nak baca malam ni bukanlah maksudnya cerita tentang pergi peruntuh Kaabah, dah. Tapi maksudnya ialah cerita tentang nak renovate Kaabah. Nak renovate Kaabah. Daripada Kaabah ada tu, pergi nak buat bagi jadi elok lagi. Lagu macam kita renovate rumah kita. Kita beli rumah elok dah, kita pecah dinding, tambah bilik. Kita pecah dapur, perbesar dapur. Kita tambah balcony. Kita buang tiang asal, buang tiang Roman. Ini dia panggil renovate. Tajuk malam ni, dia nak cerita tentang boleh tak boleh Kaabah itu direnovate, diubah suai, nak jadi lagi elok macam yang kita nak. Ketahuilah saudaraku, adalah Baitullah itu telah dipecahi beberapa kali kerana nak memperbaiki dia. Tuan-tuan boleh dengar ni? Boleh hujan kuat ya? Baik, dia kata adalah Baitullah ataupun Kaabah itu telah dipecahi beberapa kali kerana memperbaiki dia. Kaabah ni telah melalui beberapa proses pembesaran, beberapa proses ubah suai. Dinding dia terkatuk, buat bagi lain sikit, buat nak bagi elok lagi Kaabah tu. Macam yang saya pernah cerita dalam kuliah kita di sini, yang terakhir kerajaan Saudi. Kerajaan Saudi ada buat sekitar tahun 96 macam tu. Tahun 96. Mereka nak bubuh marble dekat dinding Kaabah. Kerajaan Saudi buat mai keren besar noh. Buat mai keren besar. Nak buat masuk mai batu marmar cantik ni import daripada luar negeri. Mereka katuk dinding Kaabah ni, bubuh semen yang paling baik dalam dunia. Nak tempek tu, nak tempek marmar yang cantik supaya Kaabah kelihatan lebih cantik daripada hak duk ada ni. Kaabah hak duk ada ni nampak batu bukit aja, batu besar-besar tu, batu yang dibina oleh Nabi Ibrahim alaihi salam dulu. Jadi batu tu nampak tak apa elok. Maka kerajaan Saudi bercadang nak bagi elok, bukan nak perosak Kaabah, nak bagi elok. Tapi Allah Subhanahu wa taala tak izin. Berapa lama Kaabah depa tutup dengan papan plywood apa semua keliling kerana di dalam tu depa nak bubuh marmar cantik ni. Sampai kesudah bubuh dia jatuh, bubuh dia jatuh, bubuh dia jatuh. Sampai minta khidmat daripada jatuh semua. Sebut jatuh je jatuh semua. Sampai minta khidmat daripada engineer luar negeri. Tanya macam mana nak buat, nak bagi marmar ni boleh lekat elok di dinding Kaabah ni. Yang sampai akhirnya pakai simen yang paling baik dalam dunia, bubuh, jatuh juga batu marmar. Maka akhirnya ulama-ulama besar Saudi berbincang dan memutuskan. Mereka kata Allah tidak izin apa yang kita nak buat lah ni. Maka akhirnya kerja nak bagi elok Kaabah itu dihentikan begitu saja. Dan Kaabah yang kita tengok hari ni masih macam yang dibina oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Ni tuan-tuan, ini adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kata dan Nabi kita pun ada mencipta
hendak merombak Baitullah itu supaya diperbaikinya. Nabi pun ada ingat nak bagi elok Kaabah ni. Begitu. Maka sebagai cita-cita Nabi itu telah diperbuat oleh Abdullah bin Az-Zubair, sebagaimana hadisnya dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Nabi nak buat, sampai Nabi wafat Nabi tak ada buat. Maka Abdullah bin Zubair, anak angkat Nabi SAW, dia tolong buat selepas daripada wafat Nabi SAW. Demikian katanya, Ani bin Zubair radhiyallahu anhu qala, haddatsatni Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laha laula an qaumaki haddithu ahdi bil jahiliyah la hadamtul Ka'bah wa ja'altu laha babain. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu, katanya telah bercerita akan daku oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda baginya, sabda Nabi, hai Aisyah, jikalau bukan kerana kaum engkau, yakni daripada bangsa Arab itu, orang-orang yang baru masa jahiliahnya, yakni hampir lagi masa kafirnya, nescaya aku runtuh akan Kaabah dan aku jadikan bagi Kaabah itu 2 pintu. Tetapi aku lihat mereka itu membesarkannya dan ada haibah Kaabah itu pada mereka itu. Maka lebih baik kita biarkan dia seperti adanya sekarang ini. Itu dia. Nabi SAW dia ada kata dekat Aisyah radhiyallahu anha. Nabi ada kata dekat isteri dia, Sayyidatina Aisyah. Nabi kata, kalaulah aku tak ingat kata orang-orang Islam hadu ada ni baru, mereka ni baru masuk Islam, tak apa nak faham elok lagi tentang Islam. Kalau tak kerana mereka ni baru masuk Islam, aku nak pecah Kaabah ni, aku nak buat 2 pintu kepada Kaabah. Nabi kata, kalau tak ingatkan mereka ni baru masuk Islam, tuan-tuan takutlah orang baru masuk Islam dia tak faham. Orang baru masuk Islam, dia baru masuk Islam, dia tak berapa faham tentang Islam. Bila dia baru masuk Islam, dia tengok orang pergi Mekah, pergi duk tawaf Kaabah, dia duk fikir, Islam ni lagu agama dia dulu kan. Agama dia dulu sembah tokong buat daripada batu. Tengok masuk Islam, pergi duk tawaf Kaabah daripada batu juga, dia kata nampak seropah. Dia tak faham. Dia tak faham. Orang ni bila tak faham, dia boleh buat 1001 andaian dalam kepala dia tentang agama. Bila dia tak faham, dia tak reti ni agama sebenarnya nak suruh buat apa, dia tak reti, maka dia buat andaian yang bukan-bukan tentang agama. Dia tak faham kata hukum hudud ni bagus, dia tak faham, maka akhirnya dia buat andaian yang tak betul. Dia kata, nayalah orang perempuan kena rogol. Dah lah dia kena rogol, bila dia pergi report kata dia kena rogol, pihak yang terima report dia tanya dia, siapa rogol kamu? Dia pun habaq, Polan bin Polan rogol aku. Bila dia habaq orang tu rogol dia, dalam undang-undang Islam, bila kita tuduh satu orang dengan tuduhan zina, rogol dan sebagainya, kita kena bawa 4 orang saksi. Perempuan ni kena rogol dalam semak, dalam hutan, dalam tempat gelap, tempat tak ada orang. Bila dia pergi report dia kena rogol, dia nak buat main 4 orang saksi macam mana? Dia kena rogol dalam semak, dalam hutan, dalam gelap, tak ada orang tengok. Jadi dengan kerana dia pergi report, dia tuduh orang tu rogol dia tak boleh buat main saksi, maka dia dikena lagi hukuman tambahan, iaitu hukuman tuduh orang sedangkan tidak ada saksi, kena pula 80 rotan. Orang hak tak faham, dia bila dia tengok cakap tu, dia kata tak boleh, undang-undang Tuhan ni zalim, dia kata.
Dahlah perempuan tu kena zalim pasal kena rogol. Lepas tu oleh kerana tak boleh buat main 4 orang saksi, kena lagi pula sebab 80 rotan tambah. Dia kata nampaknya undang-undang ini tak membela orang perempuan. Apa hak dia cakap tu adalah terhasil daripada kebodohan dia tentang agama dia sendiri. Takkanlah undang-undang Allah punya teruk sampai macam tu. Orang yang teraniaya lagi. Takkanlah hukum Allah macam tu. Dia dah kena zalim, orang rogol dia, pi repot, kena lagi sekali hukuman ke atas dia. Zalim sangatlah hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya benda ni ada penjelasan dia. Tidaklah dengan semata-mata dia pi report kata dia kena rogol, lepas tu dia habang siapa yang rogol dia, dengan semata-mata tidak ada 4 orang saksi terus nak kena sebat. Dalam Islam dia ada kaedah yang jelas. Nabi kata idrakul hudud bisyubhat. Kita baca di Masjid Sungai Ramai dulu. Idrakul hudud bisyubhat. Hukum hudud gugur kerana ada keraguan. Hukum sebat 80 rotan bagi orang yang tuduh orang ni adalah hukum hudud. Hukum itu digugurkan, dia tak akan kena sebat 80 rotan tu. Pasal apa? Pasal ada keraguan. Law ni ada dengan ujian DNA, ujian darah, DNA. Kalau betul dia ni dicabul oleh satu orang laki-laki, ujian DNA bila buat akan membuktikan siapa yang bertanggungjawab mencabul dia ni. Bila ujian DNA membuktikan bahawa orang yang mencabul dia ni si Polan bin si Polan, maka perempuan ni terlepas daripada hukum sebat 80 rotan. Tidak timbul soal orang perempuan nak kena zalim. Tidak timbul. Oleh kerana pembuktian tadi tidak dengan 4 orang saksi dan tidak dengan pengakuan, maka hukum hudud ke atas perogol juga tidak dilaksanakan. Dia akan dikenakan hukum ta'zir sebagai ganti kepada hukum hudud. Benda ni jelas dalam perundangan Islam. Oleh kerana tak faham dan tidak minta penjelasan, maka akhirnya buat kenyataan yang kenyataan itu didapati mencerca hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, saya lagi sekali nak pesan pada diri saya dan pada tuan-tuan semua, kalau sekiranya benda ni melibatkan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, kita jangan cari pasal. Tak reti, duduk diam-diam lebih baik daripada kita mengulas dalam keadaan kita tak reti. Kerana mengulas dalam keadaan tidak reti boleh memudaratkan agama kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita balik kepada tajuk yang kita baca ni. Nabi SAW sebut dekat isteri dia Aisyah. Nabi kata kalaulah tidak kerana mengenangkan ramai orang yang baru masuk Islam, kalau tak kerana ramai orang baru masuk Islam, aku nak renovate Kaabah ni, aku nak buat bagi ada 2 pintu. Tapi oleh kerana ramai lagi orang yang baru masuk Islam ni, mereka ni ramai, aku takut sekali lagi aku pergi buat apa-apa, mereka salah faham. Mereka kata aku nak perosak Kaabah, kerana Kaabah ni terlampau besar dalam hidup mereka. Orang bukan Islam, daripada dia belum masuk Islam, Kaabah itu rumah ibadat dia. Dia tawaf Kaabah tu, cumanya cara dia tawaf lain daripada cara yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi untuk tawaf. Orang-orang jahiliah tawaf Kaabah dalam keadaan tidak berpakaian dan dalam keadaan mereka kanankan Kaabah, mereka pusing kok kanan. Allah Subhanahu wa ta'ala buat turun syariat kepada Nabi Muhammad, suruh tawaf Kaabah ini tawaf dalam keadaan tutup aurat dan kirikan masa tawaf. Pokok pangkalnya Kaabah itu adalah rumah ibadat orang Islam dan juga mereka yang sebelum Islam. Jadi Kaabah tu bagi mereka rumah suci. Mereka duk pergi bayar nazak di Kaabah. Mereka ni orang Arab jahiliah sebelum masuk Islam. Mereka pergi sembelih binatang bayar nazak di tepi Kaabah. Mereka pergi duk, mereka buat macam-macam upacara yang menunjukkan mereka muliakan Kaabah. Nabi kata aku takut saat ni bila aku buat sesuatu pada Kaabah,
mereka ni tak berapa nak faham lagi tentang Islam, jadi masalah kepada mereka ni. Maka aku mengambil keputusan untuk tak mau nak buat apa-apa pada Kaabah ini, sehinggalah Nabi wafat. Kata At-Tirmizi, bermula ini hadis hasan lagi sahih. Masalah, dia kata Kaabah itu, Kaabatullah itu berapa kali sudah dirombak dan dibangunkan semula. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah Muslim, telah berkata ulama, telah dibina, yakni telah dibangunkan Kaabah ni 5 kali. Dia kata 5 kali Kaabah melalui proses baik pulih 5 kali. Mula-mula Kaabah dibangunkan oleh malaikat. Dia kata dia mula-mula sekali malaikat yang pi meletakkan batu asas tempat nak jadikan Kaabah, nak diri Kaabah tu. Kaabah ni berbetulan dengan Baitul Ma'mur yang dijadikan tempat tawaf malaikat Allah di atas. Dia letak berbetulan. Malaikatlah orang yang mula-mula sekali. Kemudian Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim kemudiannya dipertanggungjawabkan untuk bina Kaabah pada tapak yang ditentukan tadi. Kemudian kaum Quraisy pada zaman jahiliyah. Orang Quraisy zaman jahiliyah, mereka juga biasa bina Kaabah. Apabila banjir besar kena Kaabah, Kaabah sebahagiannya runtuh. Mereka lah orang yang membina Kaabah ni balik. Dan telah hadir Nabi Muhammad SAW akan binaannya. Padahalnya umur Nabi pada masa itu 35 tahun. Nabi belum jadi Nabi lagi masa tu. Masa banjir mai runtuh sebahagian daripada dinding Kaabah, Nabi SAW masa tu belum jadi Nabi. Bila mereka bina balik Kaabah tu bagi jadi elok, tu yang timbul masalah dari segi nak letak Hajar Aswad. Sampai nak jadi perang di antara suku Arab ni, masing-masing dakwa dia lebih layak letak Hajarul Aswad. Dia kata masing-masing suku ni mendakwa mereka lah suku yang paling mulia dan mereka nak ambil Hajar Aswad letak balik di tempat dia. Sampai nak jadi berbalah, sampai nak angkat senjata perang. Kemudiannya mereka kata lah macam ni, mereka nak main tikam-tikam. Judi tuan-tuan. Ni musim bola ni, berjudi ni berjuta-juta ringgit. Berjudi ni sampai berjuta-juta ringgit. Orang jahiliah dengan judi tak upaya. Maka orang Arab Quraisy ini bila dah sampai nak berperang, akhirnya dia kata lah macam ni, sebelum kita perang lah ni tengok pintu tu. Dia tunjuk pintu nak masuk mai Kaabah. Siapa masuk ke pintu tu sat lagi, kita minta dia jadi hakim. Kalau dia kata siapa, orang tu letak batu, semua orang kena setuju. Okey, ni nak berjudi lah ni, nak berjudi, nak tengok siapa masuk, tak kira siapa masuk kot tu, kita lantik bagi jadi hakim. Suruh pilih siapa di kalangan kita untuk nak letak Hajar Aswad. Bila kata macam tu, kehendak Allah Subhanahu wa taala masuk mai Nabi Muhammad SAW. Masa tu Nabi belum jadi Nabi, umur sekitar 30-an, 35 tahun. Tengok Nabi Muhammad masuk. Bila tengok Nabi Muhammad masuk, semua hak duk bertengkar tadi setuju. Tuan-tuan bayangkan kalau masuk tu Abu Jahal, lagu mana? Tadi setuju dah, siapa masuk pintu tu kita suruh jadi hakim. Katalah satu masuk Abu Jahal, macam mana? Dia kata tak ada, kita tengok orang lain pula. Pasal apa? Pasal Abu Jahal tu kawan mereka pun mereka tak percaya. Nabi Muhammad SAW masuk, semua setuju. Tengok, mereka kata Muhammad, kalau Muhammad cantik, mereka kata suruh dia jadi hakim. Nabi SAW pun sampai, mereka kata Muhammad, innakal amin, sesungguhnya hang ni, innaka antal amin, sesungguhnya hang ni al-amin, seorang yang amanah. Cantiklah, kami mohon jadi hakim, selesaikan masalah kami ni. Masalah apa? Nabi kata masalah nak letak Hajar Aswad di tempat dia. Nabi ni sebelum jadi Nabi dah cerdik dah. Nabi ambil serban atas kepala dia, Nabi hampak, Nabi ambil Hajar Aswad tu letak tengah-tengah serban. Nabi kata mai semua suku-suku kaum Arab ni mai pakat pegang keliling ni, bawa api sampai penjuru Kaabah. Nabi kata izinkan aku nak bubuh batu ni. Mereka kata go take. Nabi ambil bubuh, semua puas hati.
Jadi masing-masing berasa dia ada juga sikit tolong angkat batu tu. Nabi SAW dia boleh main akal cerdik tu nak selesai masalah yang menjadi pertikaian di kalangan kaum-kaum dia ada. Ini Nabi Muhammad SAW. Baik, kemudian dia kata membangunkan dia oleh Ibnu Zubair. Ini Ibnu Zubair anak angkat Nabi. Seperti keterangan dalam hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Muslim di dalam sahihnya. Kemudian yang kelimanya dibangunkan oleh Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Ni kita duk cerita panglima nakal ni. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, panglima terkenal dalam kerajaan Bani Umayyah. Oh, dia ni cukup ganas. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, dia kalau dia pergi mana-mana kampung, dia nak jadi imam. Walaupun dia tahu orang tak suka ke dia. Hajjaj bunuh berapa ramai ulama pada masa dia jadi panglima, masa dia jadi gubernur. Dia bunuh berapa ramai ulama. Mayat-mayat mereka ni dia pergi humban masuk dalam telaga Zamzam. Oh, cukup ganas. Tapi bila dia pergi melawat mana-mana kampung, dia nak jadi imam. Sehinggalah sekali dia pergi di satu kampung yang ketua kampung itu sahabat Nabi yang cukup terkenal, Jabir bin Abdullah. Dia sampai di situ macam biasa. Dia kata dekat Jabir, dia kenal Jabir ni orang alim, sahabat Nabi. Dia kata, aku nak jadi imam. Jabir yang masa tu dah cukup tua dah. Tafadhal. Dia kata, hampir nak jadilah. Tindakan Jabir suruh dia jadi imam ni menyebabkan makmum tak puas hati. Bila habis semua, mereka semua pakat main jumpa Jabir, mereka kata, wahai imam, orang macam Hajjaj kamu suruh jadi imam. Mereka kata. Jabir kata, tak ada salah sama mana. Selagi mana semayang dia tidak ada yang, dia tak ada buat benda yang membatalkan semayang, dia boleh jadi imam sembahyang. Jabir ikut dia semayang dan Jabir tidak ulang sembahyang itu. Itu dia. Ni Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Rupa-rupanya ada jasa juga jahat-jahat dia pun. Dia orang yang kelima yang bertanggungjawab membaik pulih Kaabah bagi jadi elok. Ni tuan-tuan pengajaran kita kena ambil. Banyak orang jahat tapi ada juga buat baik, kan? Tapi jahat, tapi ada juga kebaikan dia duk buat. Macam tu. Maka berkekalanlah ia sampai sekarang atas bangunan Al-Hajjaj itu. Rupa tu lah kita duk tengok lah ni, itulah rupa yang akhir sekali yang dibuat oleh Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Kata ulama, tiada berubah ia daripada ini bangunan. Ulama kata macam hak kita duk tengok lah, itulah yang last sekali Kaabah dibaik pulih, dia kata. Dan sesungguhnya telah disebut orang-orang akan Khalifah Harun Ar-Rasyid telah bertanya dia kepada Malik bin Anas. Malik bin Anas ni Imam Mazhab Maliki, Imam Malik. Harun Ar-Rasyid dia pun teringin nak baik pulih Kaabah, nak buat Kaabah bagi jadi elok. Tapi dia tanya dulu Imam Malik, daripada fikiran Imam Malik tentang nak merombak Ka'batullah itu, dia nak buat Kaabah bagi jadi elok lagi. Harun Ar-Rasyid, Khalifah kerajaan Bani Abbasiyah. Tapi dia tanya dulu ulama dia. Ini bagusnya khalifah-khalifah dulu. Bila nak buat satu-satu benda, ulama dulu yang dia tanya. Walaupun Harun Ar-Rasyid sudah cukup alim dah. Harun Ar-Rasyid ni cukup alim dah dia ni. Dia pun bukan orang yang komen-komen. Dia alim, banyak menghafal ayat Quran dan hadis Nabi dan sebagainya. Tapi bila nak buat satu-satu benda, rujuk kepada Imam Malik dulu. Baik, dan biar dikembalikannya sebagaimana yang dibangunkan oleh Abdullah bin Az-Zubair itu. Kerana menurut hadis Nabi SAW dalam masalah itu. Maka jawab Imam Malik bin Anas, aku bermadah kepadamu dengan kerana Allah jua, wahai Amirul Mukminin, janganlah kiranya engkau jadikan Baitullah itu main tangan bagi raja-raja. Tiada berkehendak seorang daripada raja melainkan meruntuh merombaknya kemudian dibangunkan dia, maka hilanglah haibahnya daripada dada orang-orang. Wabillahi taufiq. Dia kata, tuan-tuan tengok itu adab orang alim dulu. Bila pemerintah meminta pandangan dia, dia nak cakap dengan pemerintah tu beradab.
Dia kata apa tuan-tuan tengok ayat dia kata tadi, aku bermadah kepadamu. Dia kata aku minta maaf. Kalau hang minta pandangan aku nak bagi pandangan. Ni Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas pernah mengajak di Masjid Nabawi. Dia imam di Madinah. Imam Malik bin Anas ni imam Madinah. Dia mengajak di Masjid Nabawi. Bila dia mai, khalifah mai. Masa-masa dia duduk mengajak ni, khalifah mai, khalifah duduk atas bangku dengar dia mengajak. Dia suruh khalifah turun. Dia duduk mengajak di Masjid Nabawi ni, Masjid Madinah. Khalifah mai duduk atas bangku. Dia suruh turun. Dia kata, tuan, dia pergi tuan. Tuan, dia kata, kalau tuan mau saya terus membacakan hadis Rasulullah ni, dia kata, tuan turun duduk di bawah. Hormat kepada hadis Nabi. Hormat kepada, dia tunjuk kubuk Nabi duduk ada sebelah. Hormat kepada tuan punya hadis ini, dia kata. Khalifah zaman tu pun, bila Imam Malik teguh, turun duduk di bawah. Tuan-tuan tengok, dua-dua pihak. Ulama'nya pun hebat, pemerintahnya pun okey. Dia mai buat lagu tu, ulama' tegur pun dengan adab, dengan sopan. Dia pun dengar teguran ni, turun duduk di bawah. Hormat kepada teguran ulama'. Cantik lah. Ini keadaan yang berlaku dulu. Pasal apa? Pasal dalam hati masing-masing manusia pada masa tu ada rasa kasih sayang. Hadis yang kita baca mula tadi, ada rasa kasih sayang. Ulama rasa kasih kepada pemerintah. Dia kesian bila tengok pemerintah buat salah, maka dia rasa dia bertanggungjawab nak kena tegur pemerintah ni. Dan dia tegur dengan penuh kasih sayang. Tegur bukan nak tunjuk dia berani tegur, tapi nak minta kawan tu turut. Bukan turut dia, turut kerana Allah dan Rasul. Pemerintah pun ada rasa kasih. Dia kasih kepada ulama. Nak dapat satu orang ulama macam Imam Malik ni, tak tahu bila pula nak boleh dapat seorang macam ni. Dia kasih kepada ulama ni. Bila ulama kata, dia dengar apa yang dikata oleh ulama ni. Apabila kasih sayang ni subuh dalam diri manusia, jadi cantik semua sekali. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Lepas dia habaq macam tu, dia kata, kesimpulan cakap dia tu, dia nak habaq kata tak setuju. Tak setuju. Dia kata mana-mana pemerintah, mana-mana raja pun teringin kalau boleh masa supaya jadi sum'ah, jadi sebutan orang di kemudian hari. Teringin. Orang duk sebut ni zaman dia ni lah, zaman dia ni lah. Syok yang tu. Jadi siapa pun bila jadi raja, bila jadi pemerintah, dia nak buat satu pembaharuan supaya pembaharuan yang dia buat tu disebut-sebut oleh orang kemudian hari. Imam Malik kata dekat Harun al-Rashid, dia kata, tuanku, ya Amirul Mukminin, kalau sekiranya semua raja hak naik nak ubah, nak bagi ada hasil tangan dia dekat Kaabah ni, hilang kehebatan Kaabah dan hilang kehebatan raja daripada dada orang ramai semua. Tak usah buat. Dia kata, biar Kaabah macam mana zaman dibina oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dulu. Batu besar tu juga tak usah buat apa. Begitu. Baik, masalah dia kata mengerjakan kemaslahatan dan meninggalkan jalan kebinasaan, mana nak didahulukan. Ini penting. Orang kata fiqh al-awlawiyat. Orang kata fiqh keutamaan, priority. Hak mana kita nak bagi priority? Hak mana dulu? Adakah menjaga akidah rakyat lebih utama daripada ekonomi, ataupun ekonomi lebih utama daripada menjaga akidah rakyat? Ini kadang-kadang benda macam ni jadi perbahasan di kalangan orang ramai. Hak mana kita nak bagi keutamaan, nak bagi primary, hak mana nak jadi secondary, hak mana nak jadi number 2. Baik, dalam soal nak memperbaiki Kaabah ni, hak mana dulu? Nak bagi Kaabah jadi elok ke, hak tu nak diutamakan ke, ataupun masyarakat jadi salah faham, itu kita nak kena jaga, itu keutamaan dia. Dia kata, baik, kita tengok apa dia kata. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam syarah Muslim, pada hadis dalam masalah itu dapat kita beberapa kaedah daripada segala hukum. Setengahnya dia kata, apabila berlawan dua jalan kemaslahatan dan jalan kebinasaan, dan uzur menghimpunkan antara mengerjakan kemaslahatan dan meninggalkan kebinasaan, maka hendaklah didahulukan yang lebih penting
yakni yang lebih aham, kerana bahawasanya Nabi SAW berkhabarkan merombak Kaabah dan kembalikan kepada barang yang ada ia atasnya daripada asas Nabi Ibrahim alaihissalam itu satu maslahah, yakni satu yang baik, tetapi dihalang akan dia oleh jalan kebinasaan, yakni mafsadah yang lebih besar daripadanya. Itu dia. Hak mana nak buat dulu? Kita nak perelok Kaabah dulu ke? Tapi boleh membawa akibat orang hak baru masuk Islam boleh jadi keliru. Dengan kerana kita perelok Kaabah tu, orang hak baru masuk Islam mereka nanti jadi tak faham, nanti jadi keliru. Adakah kita nak perelok juga Kaabah ataupun kita nak jaga jangan bagi orang keliru dulu? Hak mana utama? Dalam fiqh dia ada, dia kata darul mafasid aula min jalbil masalih. Itu kaedah dalam agama. Orang hak mengaji agama, mengaji sampai universiti apa semua, keluar jadi ustaz, jadi qadi, jadi mufti, dia kena mengaji ini semua benda ni. Kalau dia tak mengaji, dia tak boleh nak selesai masalah yang timbul dalam masyarakat. Darul mafasid aula min jalbil masalih. Maksudnya ialah kita jaga daripada berlaku kerosakan dalam masyarakat. Itu lebih baik daripada kita buat satu benda yang ada manfaat. Jaga jangan bagi masyarakat rosak ni lebih baik daripada kita pergi buat satu benda yang ada manfaat. Contoh kita bawa senang contoh. Nak buat tempat judi. Malaysia nak buat tempat judi misalnya. Ada bagus, ada tak bagus. Bagus dia apa? Bila buat tempat judi, kita boleh ambil cukai daripada tempat judi itu dan boleh dijadikan sumber bagi ekonomi negara. Itu bagus. Sikit kau orang duk pergi main judi? Sikit duit ke duk toke judi duk kau? Toke 4-6 ekor pun boleh buat rumah macam istana. Tu baru toke 4-6 ekor, belum toke genting lagi. Tapi akibat daripada hak sikit kita dapat kebaikan dari segi cukai. Di sebalik tu apa dia? Rosak masyarakat kerana judi. Turun pergi Batu saja berapa kedai 4-6 ekor Magnum lah apa merata sana sini ada, kita tak boleh kawal. Bukan Islam saja, orang Islam pun pergi main juga. Pasal apa? Pasal benda ada. Jadi hak mana kita nak bagi keutamaan? Dalam Islam dia kata darul mafasid aula. Kita menahan, kita melarang, kita menghalang kerosakan itu lebih penting daripada min jalbil masalih, daripada nak dapat sikit manfaat. Manfaat hak nak dapat tu tak banyak mana, tapi kerosakan ni cukup teruk. Kita benarkan kelang arak, kita benarkan orang jual arak merata-rata tempat. Apa manfaat dia? Manfaat dia kita boleh kutip cukai. Hasil jualan arak boleh mendatangkan pendapatan dari sudut ekonomi. Itu kebaikan dia. Keburukan dia apa? Keburukan dia budak-budak Melayu umur baru 14, 15, 16 boleh pergi beli arak dalam tin, minum kat tepi pantai di Pulau Langkawi. Itu keburukan dia. Hak mana kita nak bagi keutamaan? Adakah untung cukai hak sikit tu kita nak bagi keutamaan, biar pergi budak-budak nak rosak pun? Ataupun jaga jangan bagi budak-budak rosak ini lebih penting daripada duit sikit hak kita nak dapat? Nak selesai masalah ni, Islam dah bagi dah. Islam kata darul mafasid aula min jalbil masalih. Kita menolak keburukan daripada berlaku itu lebih penting daripada nak dapat manfaat yang tak sebanyak mana. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi dalam soal nak perbaik Kaabah ni, berapa banyak kebaikan, berapa banyak keburukan. Bila ditilik-tilik didapati tak banyak pun kebaikan perbaik Kaabah bagi jadi elok ni. Sebaliknya dia boleh membawa keburukan kepada orang-orang yang tertentu. Orang yang tak cukup faham, akhirnya dia duk tengok orang duk perelok Kaabah ni, dia duk ingat Kaabah ni macam tokong dia. Dia duk berasa dia pergi sembah Kaabah, dia tak sembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Kaabah ni Tuhan buat
sebagai simbol saja. Nak suruh orang Islam ni menghadap satu tempat, bukan nak suruh kita pergi sembah Kaabah. Kaabah tak ada apa, Kaabah biasa saja. Dia dijadikan satu simbol kepada orang Islam. Duk negara mana pun semayang menghadap satu tempat, sebagai simbol kepada Islam mau umat dia bersatu dalam nak mencapai satu matlamat, iaitu keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dia macam tu. Jadi dengan kerana terlampau sangat duk pi perelok Kaabah, takut ada orang dia salah faham. Begitu. Maka jadilah gaduh besar di hati mereka itu akan mengapa Kaabah itu diubah-ubah bangunannya. Oleh itu meninggalkan, merombak dan runtuh bangunan itu sebagai asas Nabi Ibrahim alaihi salam itu adalah lebih baik, dia kata. Tak usah hidup kacau, Kaabah itu lebih baik, dia kata. Biar kita lah boleh tengok Kaabah macam mana yang dibina oleh Nabi Ibrahim dulu. Kita tengok Kaabah asal tu juga, kita tengok. Maka ditinggalkan dia oleh Nabi SAW. Maka dengan kerana itulah Nabi sampai wafat, dia tak pergi buat apa dekat Kaabah, nak bagi elok, nak bagi apa dah. Nabi biar macam tu aja Kaabah. Tajuk baru, bab ma jaa fi salat fil hijr. Kita boleh dengar tak? Ni kita tak boleh ingat kata nak berdarah Torah lawan hujan. Pasal hujan tu Tuhan yang buat main, tak boleh lawan. Tak boleh lawan kan, cuma nak bagi dengar, nak bagi lawas telinga aja. Salah kalau kita dah ingat dalam hati kata hujan deras, kita nak berdarah lagi, nak lawan hujan, tak boleh. Kita tak akan boleh lawan. Ni Tuhan punya kerja. Tak boleh lawan tuan-tuan. Tuan-tuan nak buat majlis besar, dapat kenduri, nak bagi tak hujan. Duduk cari bomo sana, bomo sini, main nak bagi tak hujan. Tuan-tuan tak sedang, kita sebenarnya nak lawan Tuhan. Sebab main hujan ni kehendak Tuhan. Kita tak boleh duduk lawan Tuhan, tak bagi turun hujan, tak boleh. Saya dah cerita dulu, saya pergi ceramah di Padang Besar. Ceramah di Padang Besar tu, anjuran polis Padang Besar panggil bomo daripada Setiam. Bomo pun pakai bus jaket, kemas dah, tengah-tengah malam pakai bus jaket. Mai duk nak tahan hujan, tak mau bagi turun sebab buat di tengah padang. Hujan juga. Bila hujan, OCPD cari mana dia, tak ada dah, bomo tuang lah. Tak, bomo tu pun tuang lah, dia dah tunggu lagi, tahan-tahan hujan turun juga, dia tuang. OCPD duduk kadut cari dia mana kan. Duit bayar lah, hujan turun juga kan. Jadi OCPD masa tu lah dia habangkan saya. Dia kata, Ustaz, kita pakai bomo ni. Dia kata ni nak tahan hujan. Saya kata patut lebat sangat. Saya kata patut lebat sangat. Dia kata siapa Ustaz kata begitu? Saya kata mana boleh tahan. Hujan ni Allah Subhanahu wa ta'ala yang hantar mai. Kalau Allah hantar mai, mana Allah tahu apa yang baik, apa yang tak baik untuk kita. Walaupun hujan tu membawa banjir besar menyusahkan kita, di sisi Allah ada hikmah dia. Kita langsung, kita tak boleh buruk sangka dengan Tuhan. Kata bagi satu syarahan mini pula kat dia tentang ni. Dia kata lain kali jangan duk panggil lah macam-macam ni semua. Tuhan lagi marah bila kita duk buat lagu ni. Kita macam nak lawan dia. Jangan angguk nak panggil kan, tak pergi tak tahu kan. Jangan tu. Baik, bab ma jaa fi salah fil hijr. Iaitu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan semayang dalam hijr. Tuan-tuan tahu hijr, Kaabah apa lagi tu, tepi dia ada tembok lengkong tu. Tembok lengkong macam tu, tembok tu dia panggil hijr. Dia panggil hijr Ismail. Dekat lengkong tu atas dia ada satu pancok. Satu, bukan pancok pai ayam, pancok macam orang motong getah, ada pancok anak bagi susu turun dalam mangkuk tu. Pancok macam tu ada di atas, dia panggil pancuran mas. Ayam ada turun tu, ayam taik burung mak pati. Api duk mandi ayam tu memang boleh lah kan? Dia tak ada apa-apa. Pancok tu tak ada satu apa istimewa, apa pun tak ada. Hijr tu ada keistimewaan dia.
tembok hak melengkung di tepi Kaabah itu ada keistimewaan dia. Kita baca. Ketahuilah saudaraku, bermula Hijr itu ialah lapangan yang dilengkungi dengan dinding rendah di antara dua rukun Syamiyin. Dia kata tu tembok tu, dia kata tembok rendah. Rendah tak rendah jugalah, nak ragas payah. Dia sama lah, sama tinggi dengan palas dada kita jugalah kan, tembok tinggi juga. Itu temboknya. Dan antara tiap-tiap daripada dua rukun itu ada lompang masuk ke dalam Hijr itu. Antara Kaabah hak pak tadi itu dengan lengkung hak dua ni, kok ni boleh masuk, kok ni boleh masuk. Dia ada dua laluan masuk ke dalam lengkung tu. Maka masuklah ia di dalam Hijr itu. Maka barang siapa hendak sembahyang seperti sembahyang dalam Kaabah, maka masuklah ia di dalam Hijr itu. Kerana Hijr itu sepotong daripada Baitullah. Itu dia. Tu hak lengkung tu sebenarnya bangunan Kaabah. Tapi oleh kerana tak cukup duit, orang Islam dulu tak ada duit. Oleh kerana tak cukup duit, maka akhirnya pembinaan dia terhenti dekat tu aja. Tak cukup duit dah nak tambah. Maka dia tetap dianggap sebagai Kaabah. Siapa masuk di dalam tu semayang, seolah-olah dia semayang dalam Kaabah. Kita dah baca bulan lepas. Semayang dalam Kaabah pun tak ada apa keistimewaan apa, tak ada apa pun. Kok kata ada hadis janji siapa semayang dalam tu janji terus masuk surga apa, tak ada. Tak ada. Cumanya semayang dalam Kaabah lah. Gitu saja. Tak ada lah kok kata ada satu istimewa yang pelik-pelik, tak ada. Cuma dia kata siapa yang teringin nak rasa semayang dalam Kaabah, masuk dalam Hijr tu semayang, dia seolah-olah semayang dalam Kaabah. Begitu. Bermula dalil yang menunjukkan atas yang demikian ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kuntu uhibbu an adkhul al-bait fa usalli fi. Diriwayatkan daripada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat dikasihinya, iaitu Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kata dia, adalah aku sukakan hendak masuk ke dalam Baitullahil Haram supaya aku semayang dalam dia. Aisyah, Siti Aisyah isteri Nabi, dia pernah kata dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, saya ni teringin nak masuk semayang dalam Kaabah sekali. Aisyah kata dekat Nabi. Makna kata apa tuan-tuan? Makna kata zaman Nabi pun bukan kata senang-senang boleh masuk semayang dalam Kaabah. Tak senang. Pasal apa kata tak senang? Isteri Nabi pun duk teringin nak masuk semayang dalam Kaabah, tak boleh. Itu cerita dia. Sampai Aisyah ni pernah mengadu dekat Nabi, padahal Nabi cukup sayang dekat Aisyah ni. Tuan-tuan buka dalam hadis, kitab Sahih Bukhari ke, Sahih Muslim ke, dalam Riyadhus Salihin ke apa ke, banyak hadis yang cerita kata Nabi sayang dekat dia ni. Yang paling nampak kata Nabi sayang kat dia apa dia? Bila Nabi dekat nak wafat, Nabi duk sakit tu, Nabi masih lagi menjalankan giliran isteri dia. Isteri ramai, masih lagi duk gilang rumah ni, pi rumah ni, pi rumah ni, walaupun tengah duk sakit kuat. Nabi kata pula, Nabi kata, ya Allah, kalaulah sekiranya aku ni nak diwafatkan, biarlah aku wafat di rumah Aisyah. Hadis ni menunjukkan Nabi sayang sungguh dekat Aisyah. Nabi biasa kata, Nabi kata, aku boleh berlaku adil dalam soal kebendaan. Nabi kata, kalau nak bagi daging, aku boleh bagi seorang sekilo. Itu maksudnya, aku boleh berlaku adil dalam soal kebendaan, tapi aku tak boleh adil dalam soal kasih sayang. Nabi kata, hati ni, dia ada lah, dia berat sayang kat kau ni lebih. Kita dengan anak kita ada kadang-kadang hak ni sayang lebih sikit pada hak ni. Sayang semua, tapi ada tu hak jadi penawar hati kita tu ada. Begitu. Nabi SAW sangat sayang kepada Aisyah radhiyallahu anha. Tapi Aisyah sendiri pula dia kata apa? Dia kata, aku tak pernah cemburu kepada mana-mana isteri Nabi. Tak pernah aku cemburu.
Seperti mana dia kata aku cemburu kepada Khadijah belada. Kerana Khadijah ni Nabi sangat sayang dia. Khadijah mati, barulah Nabi SAW menikah dengan orang-orang lain. Khadijah dah mati lama dah. Nabi bila sembelih kambing dan sebagainya, Nabi akan ambil bahagian-bahagian yang tertentu. Nabi kata bahagian-bahagian ni pergi hantar kat orang ni, hantar kat orang ni, hantar kat orang ni. Orang hak Nabi suruh hantar tu adalah adik-beradik Khadijah. Dia sayang dekat Khadijah ni sampai dah Khadijah mati lama dah. Bila sembelih lembu, sembelih kambing, bila sembelih kambing, sembelih unta ni, bahagian yang dia sembelih tu teringat tu nak bagi dekat adik-beradik Khadijah tu. Sayang dia dekat Khadijah sampai macam tu. Aisyah tak boleh tahan cemburu dia ni. Bila Nabi tunjuk sayang sangat dekat Khadijah ni, Aisyah kata, apalah istimewa sangat Khadijah ni sampai hang teringat kat dia sampai lah ni? Nabi jawab apa? Nabi jawab kata, anak-anak aku semua sekali aku dapat melalui Khadijah. Nabi kata. Dan dialah orang yang sama dengan aku masa aku susah. Nabi kata. Itu cerita dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Aisyah ni Nabi cukup sayang juga. Nabi sayang dekat Aisyah ni, tapi Nabi tak pernah bawa dia masuk sembahyang dalam Kaabah. Sehingga kan dia kata dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, aku teringin nak sembahyang dalam Kaabah. Rupanya diketahui Nabi SAW akan kehendakku itu. Nabi tahu yang aku ni teringin sangat-sangat ni, Nabi faham. Kata dia, fa'akhadha Rasulullah SAW biyadi fa'adkhalatni al-hijr. Maka dipegangnya Nabi SAW akan tanganku, lalu dipimpinnya, maka dimasukkannya aku ke dalam hijr. Serta bersabda Nabi SAW kepada aku, faqala salli fil hijr in aradti dukhul al-bait fa innama huwa qit'atun min al-bait walakin qaumuka istaqsaruhu hina banaw al-ka'bah fa akhrajuhu min al-bait. Maka sabda Nabi SAW, semayanglah engkau wahai Aisyah di dalam hijr ini jika sekiranya engkau hendak masuk ke dalam Kaabah. Maka aku suruh yang demikian itu supaya dapat kepadamu pahala seperti pahala engkau masuk ke dalamnya juga. Itu dia. Nabi kata, kalau betul kamu nak semayang dalam Kaabah, Nabi pegang tangan dia, bawa masuk dalam hijr ni. Nabi kata, semayang tang ni. Semayang tang ni macam semayang dalam Kaabah. Nabi katakan dia. Tuan-tuan, hadis ni juga menjadi pegangan sesetengah mazhab yang mengatakan suami isteri tentu tak batal wudu. Dia kata, nampak oleh hadis ni. Zahir hadis ni dia menunjuk kata Nabi pegang tangan Aisyah, bawa masuk dalam hijr, semayang. Nabi kata. Inilah yang timbul perbahasan tentang laki-laki sentuh perempuan yang halal kahwin, batal tak batal ayak semayang. Suami sentuh isteri batal tak batal ayak semayang. Kerana ada hadis-hadis yang macam ni lah. Nabi pernah duduk semayang, Aisyah kata aku tidur terlena dah. Jaga-jaga tengok Nabi duduk semayang lagi. Terlena pula. Jaga-jaga tengok Nabi duduk semayang lagi. Sampailah sekali tu aku raba terpegang kaki Nabi. Dia kata, dan Nabi tengah semayang. Dia kata. Ini pun lagi satu hadis yang digunakan oleh setengah mazhab, mengatakan laki-laki suami isteri sentuh tidak batal wudu. Ini semua hadis-hadis dia. Dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i dia buat andaian. Dia kata betul Aisyah gagal-gagal terpegang kaki Nabi sedangkan Nabi tengah semayang, tapi pegang dalam keadaan berlapis. Dia kata pegang kaki tapi pegang tangkain. Dia kata Imam Syafi'i dia pergi ihtimal macam tu. Betul lah, dia kata Nabi pimpin tangan Aisyah bawa masuk di hijr, Nabi suruh Aisyah semayang, tapi pegang tu pegang berlapis kain. Dia kata bukan pegang tangan. Betul. Ini ihtimal mazhab Syafi'i. Ini dia jadi perbezaan pendapat dia dalam hadis-hadis yang seperti ini.
Baik, jangan engkau tidak tahu. Dia kata hanya sahaja ialah yakni Hijr itu satu potong daripada Baitullah juga. Hanya tidak disekalikan bangunan seperti yang telah dibangunkan itu. Kerana kaum engkau tidak cukup nafkah. Ni dia kata. Kerana orang yang bina Kaabah dulu tak cukup duit untuk membangunkannya, maka merengkah mereka itu daripada membinanya. Dengan waktu membina mereka itu akan Kaabah. Oleh kerana duit tak cukup, mereka cuma perbetul hak Kaabah 4 sagi itu saja, yang tu saja. Maka dikeluarkan mereka itu akan Hijr itu daripada Baitullah. Maka hak lengkung ni nak buat duit dah tak cukup dah, pakai berhenti dekat tembok tu saja. Nabi kata oleh kerana itu Hijr itu dianggap sebagai Kaabah. Nabi kata lagu tu. Kata At-Tirmizi ini hadis hasan lagi sahih. Wallahu a'lam. Lepas ni kita akan tengok tajuk bab fi fadlil hajar hajari. Itu bukan Hijr tu, Hijr sama tapi baca lain. Bab ma jaa fi fadlil hajaril aswadi wal rukni wal maqami. Lepas ni dia kata kita akan tengok cerita tentang kelebihan Hajar Aswad. Tuan-tuan, yang kita duk dengar cerita Hajar Aswad. Hajar makna dia batu, Aswad makna dia hitam. Kita duk dengar orang kata Hajar Aswad ni asal-asal putih. Lepas tu dia jadi hitam ni kerana dosa orang-orang yang duk pergi ke Mekah, duk pucuk dia, duk pegang dia, duk sentuh dia, maka akhirnya dia jadi hitam. Hak kita duk dengar tu betul ke tak betul ke? Kan kita duk dengar lama dah orang duk kata Hajar Aswad asal-asal putih, kemudiannya jadi hitam. Betul ke cerita tu ke tak betul ke? Kalau sekiranya benda ni disahkan oleh Nabi dalam hadis, betul. Kalau benda ni tidak ada sandak, tidak ada sabit daripada hadis, tak betul. Jadi tajuk ni insya-Allah kalau kita ada masa, kita panjang umur, diizinkan Allah, kita akan baca tajuk ni dan kita akan tahu betul tak betul apa yang kita duk dengar selama ni. Wallahu a'lam. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان إلا الذين اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم. رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.